Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala sebagaimana yang kita rancangkan. Kita dapat bertemu lagi pada malam ini dalam program mentelaah kitab Islam Agama Rahmah. Malam ini merupakan siri yang kedua program kita, sambungan pada bacaan malam tadi, itulah Islam Agama Rahmah karangan Dr. Syekh Ali Muhyiddin Al-Qarahdari, Setiausaha Kesatuan Ulama Sedunia. Malam tadi kita telah membaca berkaitan dengan pribadi Syekh dan juga seterusnya membaca mukaddimah, baru separuh malam tadi. Kita sambung pada malam ini. Setelah memaparkan perbicaraan Al-Quran dan Sirah An-Nabawiyah yang syarat dengan mesej rahmah, kita beralih pula kepada ummah ini yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi dengan objektif yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semalam kita dah bincang tentang ayat Quran berkenaan tentang rahmah, Islam Agama Rahmah, kemudian ada hadis Nabi SAW kita telah bacakan, begitu juga dengan aplikasi akhlak rahmah Rasulullah SAW, mana rahmah yang diterjemahkan melalui amalan baginda Rasulullah SAW. Pada malam ini kita melihat pula tujuan manusia itu sendiri dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian merupakan sebaik-baik ummah dilahirkan untuk manusia. Jadi kita diturunkan ke dunia ini bukan semata-mata untuk nak hidup bersendirian. Bukan kita nafsi-nafsi. Saya, kamu, dia, bukan. Tetapi kita diturunkan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan di dunia ini, tidak lain tidak bukan, iaitulah untuk manusia. Akan tetapi ummah ini bukanlah ummah yang lahir tanpa sebarang pemeliharaan dan penjagaan. Bahkan ia merupakan ummah yang dicipta oleh Allah Ta'ala dan ditarbiah, dididik oleh baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun. Ini ialah di kalangan para sahabat. Maka di sini akan menceritakan bagaimana para sahabat Nabi SAW yang mana mereka ini dididik oleh baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun. Iaitulah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dididik oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ini dapat meneladani apa-apa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, sama ada secara teori maupun secara praktikal. Kemudian baginda yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala praktikal. Sekejap, sorry. Baginda Rasulullah SAW sendiri disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pemilik akhlak yang agung. Kita boleh refer dalam Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki, bahkan berada di atas akhlak yang sangat agung. Mana baginda Rasulullah SAW antara manusia yang paling mempunyai akhlak yang paling agung lah. Antara banyak-banyak manusia di dunia ini, baginda yang terbaik. Sehingga kalau tuan-tuan baca satu buku, saya pernah jumpa satu buku tu ditulis oleh Michael Hart ke apa nama orang putih tu. Dia menulis bahawa ada 200 pemimpin ulung di dunia. Dia meletakkan yang pertama ialah baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab baginda Rasulullah berbeza dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Pemimpin-pemimpin yang lain diikuti kadang-kadang kerana orang takut dengan dia. Macam Fir'aun. Kenapa orang ikut Fir'aun? Sebab orang takut. Kalau tidak, dia akan diseksa, dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Ada orang taat dengan seseorang, patuh dengan seseorang kerana apa? Kerana kecintaannya terhadap hartanya dan lain-lainnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW mampu mendidik, membimbing para sahabat ketika itu, sehingga bukan setakat orang Islam, orang non-Muslim pun tertarik dengan baginda Rasulullah SAW dengan kehebatan akhlak baginda. Dan juga sifat rahmah. Di sini kita membicarakan berkaitan dengan sifat rahmah Rasulullah SAW. Baik, ummah ini bukanlah dicipta untuk berkhidmat kepada kelompok mereka saja.
Jadi kita diturunkan oleh Allah Ta'ala ni untuk ummah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah ini ukhrijat linnas, diturunkan kepada semua manusia, bukan kelompok kita saja. Bukan kita hanya kepada orang Melayu saja, kepada orang Cina saja, orang India saja, ataupun kepada orang Islam saja, tidak. Tetapi kita diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh orang buat baik, mengajak orang buat baik dan mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Tetapi untuk berkhidmat kepada seluruh manusia. Ini tujuan kita dicipta di dunia ini, disuruhnya kita untuk berkhidmat kepada seluruh manusia. Juga menjadi qudwah, iaitu teladan dengan nilai-nilai kasih sayang dan belas kasihan sama ada melalui hati, lisan dan amal perbuatan. Rahmah dalam Islam bukanlah semata-mata perasaan kasih sayang yang disimpan di dalam benak hati, akan tetapi ianya adalah rahmah yang memenuhi hati, kemudian melimpah keluar ke lisan dan seterusnya kepada anggota badan, yang menjadikan seluruh anggota tubuh bersifat penyayang, yang memberi khidmat dan kebaikan kepada seluruh manusia dan semua makhluk di dunia ini. Itu tujuan kita, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan ke dunia ini untuk kita berkhidmat, berkhidmat kepada alam ini, berkhidmat kepada manusia. Siapapun manusia itu, Islam ke dia, bukan Islam ke dia, bangsa pula Melayu ke dia ataupun bukan ke dia, maka kita diarah oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepada manusia tadi. Bukan setakat itu saja, kita juga hendaklah menjadi contoh teladan yang baik kepada seluruh manusia, supaya orang nampak cantiknya Islam. Dia bila orang Islam tapi dia tak amal Islam, orang Islam tapi dia tak berakhlak dengan akhlak Islam, akhirnya orang akan sangka Islam tu tak betul. Ada apa orang Islam ni tapi dia ingatkan Islam tu tak betul. Sebenarnya Islam betul. Yang tak betul tu ialah penganut agama Islam tadi, yang dia tidak beramal dengan apa yang dia pelajari. Dia tidak beramal dengan apa yang dia apa nama ni, yang dia belajar apa semualah, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita hendaklah menjadi orang yang beramal agar amalan kita tadi menjadi teladan, dan akhirnya orang nampak cantiknya Islam. Dia tengok orang cakap, baguslah Islam, baguslah Islam. Sebab dulu orang masuk Islam bukan sebab disuruh, bukan sebab diajak, ya. Tetapi mereka sebahagian besarnya melihat qudwah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak, sifat rahmah baginda, itu yang mereka tertarik. Bukan setakat itu saja, manusia juga disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan khidmat dan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Kita berkhidmat pula pada makhluk-makhluk yang lain. Ini kerana bukanlah iman itu sekadar bercita-cita di dalam hati. Jadi iman itu laisa bitamanni, bukan satu yang dicita-cita, dan bukan pula perhiasan. Iman itu bukan perhiasan diri kita, tetapi iman itu ialah suatu yang teguh di dalam hati dan dibenarkan melalui amal. Al-iman itu apa dia? Iman at-tasdiq fil qalb, terpahat, terpasak, membenarkan di dalam hati. Kemudian an-nutqu bil lisan, disebut dengan lidah. Wal a'malu bil arkan awil jawarih, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh badan kita. Itu baru iman. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang tidak beramal berarti imannya ada masalah. Kan? Contoh, dia yakin sembahyang wajib tapi dia tak sembahyang, berarti ada masalah, ada problem. Sebab apa? Sebab dia tidak menonjolkan, tidak membuktikan keimanan. Jadi iman itu mesti dibuktikan. Bukan hanya sekadar sebutan-sebutan lisan semata-mata. Dia perlu dibuktikan. Bukanlah iman itu sekadar bercita-cita di dalam hati dan bukan pula perhiasan. Akan tetapi iman itu ialah suatu yang teguh di dalam hati dan dibenarkan melalui amal. Dan begitulah rahmah yang merupakan sifat amali yang terpancar dari hati. Jadi sifat rahmah itu terpancar daripada hati. Bila orang itu beriman, dia akan memancarkan sifat rahmah melalui amalannya. Dan bagi setiap perkara ada asal usulnya. Maka asal usul bagi rahmah adalah daripada hati, kemudian diaplikasikan oleh lisan, kemudian menghasilkan buah melalui seluruh anggota tubuh badan. Jadi rahmah itu datangnya daripada hati nurani kita. Bila hati kita ada rasa kasih sayang, bila hati kita ada rasa belas kasihan, maka kita akan terjemahkan melalui amal-amal perbuatan kita. Kan? Jadi kalau orang dia tak ada sifat rahmah, contohnya dia marah dengan kucing, dia belasahnya kucing dengan dia terselian, datangnya daripada hati. Hati tadi marah, jadi dia terjemahkan dengan perbuatan. Jadi kalau dia mempunyai sifat rahmah, maka tuan-tuan sekalian, hati tadi akan menyebut-nyebut di dalam hati tentang kasih sayang,
belas kasihan apa, akhirnya dia akan terjemahkan melalui perbuatan dia. Macam tu. Jadi kita kena pastikan tuan-tuan sekalian, hati tu dulu. Sebab tu hati ni macam bejana ataupun bekas. Kalau bekas tu baiklah, macam gelas lah tuan-tuan sekalian. Tak ada gelas ini. Kalau gelas tu kalau dia bersih, dah basuh bersih, kemudian kita masukkan air, apa air pun kita masukkan, kita akan minum dan dia akan memberikan kesan yang baik. Ada sirap kita masuk, kita minum. Ada air kosong pun boleh, susu boleh, Milo, apa juga. Tetapi kalau bekas tu kotor tuan-tuan sekalian, bekas tu ada habuk, ada kekotoran, kita masukkanlah apa benda yang berkhasiat pun, akhirnya bila kita minum dia akan memudaratkan kita. Ini hati. Jadi hati ni tuan-tuan sekalian kita kena pastikan ia sentiasa bersih, sentiasa suci. Oleh sebab itu bila masuk ilmunya apa semua, dia akan jadi kebaikan. Sebab apa tuan sekalian? Sebab hati ni adalah bekas. Orang cari ilmu banyak-banyak tuan sekalian. Kalau dia cari ilmu banyak, hatinya baik, dia beramal dengan ikhlas. Tapi kalau dia hatinya tidak baik, dia akan beramal dengan riak. Datang pula sifat riak, datang sifat takabur. Kerana apa? Kerana hatinya kotor, hatinya rosak. Jadi sebab tu hati tu kita kena perbaiki dan sentiasa jaga tuan sekalian. Ada kumpulan nasyid Indonesia dia sebut, jagalah hati, jangan dikotori. Jaga hati, jangan dikotori. Dan dalam hadis Nabi pun ada sebutkan tuan sekalian, dalam tubuh manusia tu ada satu daging, kalau baik semuanya, kalau buruk semuanya. Apa dia? Ala wahyal qalb. Itulah hati. Kalau hati baik, seluruh tubuh badan kita akan jadi baik. Kalau hati kita tak baik, maka kita akan beramal dengan amal-amal yang tak baik. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengkehendaki bagi ummah ini nilai ukhuwah, yakni persaudaraan, sebagai ikatan yang paling asas antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka saudara yang hakiki adalah yang berjuang bersama-samamu dalam iman. Ukhuwah ini terbina atas kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, kemudian kasih kita kepada diri kita sendiri, kemudian lebih daripada itu kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi ikatan sesama manusia pula diikat dengan ukhuwah, persaudaraan. Jadi persaudaraan ini teruskan sama ada ikatan persaudaraan antara orang Islam dengan orang Islam. Yang kedua iaitu persahabatan dengan orang Islam dan orang bukan Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat, apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, 3 asas penting dalam pembinaan masyarakat baru. Nak bina masyarakat yang baru, ada 3. Iaitu yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat komuniti masyarakat. Mana masjid tu sebagai tempat untuk nak menyatu padukan ummah, untuk membina kekuatan masyarakat. Semuanya dibina di masjid. Kita hari ini tuan-tuan sekalian, masjid hanya untuk sembahyang, kuliah, itu saja. Sebab itu kadang-kadang bila ada orang non-Muslim masuk masjid, kita kecoh satu dunia. Kita bising tuan-tuan sekalian, haram orang kafir masuk masjid dan seumpama dengannya. Sedangkan tuan-tuan sekalian, tidak ada larangan di dunia ini orang-orang kafir memasuki masjid, kecuali Masjidil Haram di Mekah dan seluruh tanah haram Mekah sahaja tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita tengok baginda Rasulullah sering tuan-tuan sekalian, bila didatangi tetamu, delegasi-delegasi asing, delegasi daripada mana? Daripada Yaman tuan-tuan sekalian. Puak-puak Yahudi datang nak berdebat dengan Rasulullah tentang perkataan Allah. Allah Ta'ala tu Esa ke? Allah Ta'ala ada Tuhan, ada anak dan seumpama dengannya? Nabi bawa dia masuk ke dalam masjid, berdebat di dalam masjid tuan-tuan sekalian. Datang orang-orang Kristian Najran tuan-tuan sekalian. Datang macam tu juga nak berdebat dengan Rasulullah tentang konsep Trinity tu. Nabi bawa ke masjid. Akhirnya juga ada sebahagian mereka masuk Islam, ya. Kita hari ini terlampau takut tuan-tuan sekalian. Nak bawa orang kafir masuk masjid pun takutlah, nanti orang kafir masuk masjid, nanti dia kotorkan masjid, macam-macam. Kita ni selalu tuan-tuan sekalian berprasangka buruk. Orang nak berdakwah, dai ataupun pendakwah, dia tidak boleh bersangka buruk tuan-tuan sekalian. Sebab bersangka buruk itu akan menyebabkan hidayah sampai kepada mad'u kita. Kita kena bersangka baik. Macam dulu tuan sekalian, saya cadangkan, kalau kita ada kawan-kawan non-Muslim, kalau mereka nanti birthday, kita bagi dia hadiah. Tapi kalau boleh, kali ini tuan sekalian kita buat hadiah lain sikit. Hadiah ni apa? Kita bagi dia hadiah senaskah Al-Quran yang ada terjemahan. Kalau rakan kita India, dia faham bahasa Tamil, kita ada Quran yang ada terjemahan dalam bahasa Tamil. Kalau kita ada rakan kita Cina, yang dia boleh berbahasa Inggeris atau Cantonese dan Mandarin, kita hadiahkan dia Quran yang ada terjemahan bahasa yang difahami oleh mereka.
Saya kuliah macam tu sekali di masjid, ada orang angkat tangan. Dia kata, Ustaz, kalau kita bagi Quran tu, tiba-tiba Quran tu dilangkahnya, dipijaknya macam mana? Saya tanya, dia dah bagi ke belum? Belum. Kalau belum, pasal apa kita berprasangka buruk? Kalau belum, kita sabarlah tuan-tuan sekalian. Jangan kita berprasangka buruk seperti itu. Bila kita berprasangka buruk, otomatik tuan sekalian terhijab hidayah. Jadi nak hidayah sampai, kita kena sentiasa bersangka baik dengan mad'u kita, dengan orang yang kita nak dakwah, nak sampaikan Islam kepada mereka. Mestilah kita bersangka baik, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan kerja-kerja dakwah kita. Rasulullah sendiri tuan-tuan sekalian sentiasa bersangka baik. Nabi tak pernah bersangka buruk dengan orang-orang yang ini dakwahkan, kecuali sekiranya Nabi mendapati orang itu memang terkenal dengan kejahatan dan kezalimannya. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Bir Maunah, apabila 70 pendakwah yang diajak oleh Amir bin Malik, Amir bin Malik tak salah Bani Amir, nak pergi ke Bani Amir, yang diketuai oleh Amir bin Malik ni, dia minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak bawa sahabat-sahabat untuk berdakwah ke satu tempat di kabilah Bani Amir. Kabilah Bani Amir ni diketuai oleh Amir bin Tufail, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi ni dah dengar dah cerita tentang Amir bin Tufail ni, tuan-tuan sekalian. Nabi tahu. Lalu bagi tahu Amir bin Malik, dia kata, wahai Amir bin Malik, aku rasa bimbang. Kalau sekiranya sahabat-sahabat kita yang 70 orang ni pergi nanti ke sana, dia akan dibunuh oleh Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ni memang terkenal zalim dan jahat dia, tuan-tuan sekalian. Dia memang suka menindas orang. Jadi Nabi cukup bimbang. Tetapi oleh kerana Amir bin Malik pujuk Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak apalah, dia kata, itu kabilah aku, mereka keluarga aku, saudara mara aku pujuklah dia nanti. Lalu Nabi pun tulis surat tuan-tuan sekalian kepada Amir bin Tufail. Tapi sebagaimana dijaga oleh baginda Rasulullah SAW, Amir bin Tufail ni memang jahat, tuan-tuan sekalian. Utusan sampai saja ke rumah dia, ke tempat tinggal dia, ke istana lah ya, kalau kita pemimpin ada istana, sampai saja di situ, apa berlaku, tuan-tuan sekalian? Terus ditombak kedua-dua orang utusan baginda Rasulullah SAW. Maknanya dalam keadaan sedemikian, baginda Rasulullah curiga. Kenapa curiga? Sebab dia tahu perangai orang tu. Tetapi ada pun orang lain yang dia tidak pernah, tidak zalim, orang ni maknanya dia tidak ada kelakuan-kelakuan yang kita boleh sanksi, maka kita tidak perlu untuk nak sangka buruk dengan mereka. Ini tentu sifat rahmah ni, antaranya ialah bersangka baik. Jadi ketika mana Nabi SAW sampai di kota Madinah, 3 asas penting dalam pembinaan masyarakat baru. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat komuniti masyarakat. Yang kedua, at-ta'akhi, iaitu mempersaudarakan antara orang Islam sesama Islam, daripada muhajirin yang datang daripada Mekah dengan orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Mereka disatukan, dipersaudarakan atas dasar iman, tuan-tuan sekalian. Ketika itu, tuan-tuan sekalian, sehingga kalau ada orang Madinah meninggal dunia, dia dipersaudarakan dengan orang Mekah, orang Mekah tadi boleh mewarisi hartanya, tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Sampai begitu sekali, tuan-tuan sekalian. Persaudaraan itu. Bukan setakat itu saja, lalu digabungkan, tuan-tuan sekalian. Kalau dalam konsep kita sebut persaudaraan, boleh dikatakan saudara, begitulah persaudaraan antara orang bukan Islam dengan orang Islam pula. Sebab tu apabila kita membaca dipanggil Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah itu, ada disebut apa, tuan-tuan sekalian? Banyak tau, satu-satu disebut kabilah ini, antaranya disebut apa, tuan-tuan sekalian? Iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam, ummatan wahidah. Orang Yahudi dan orang Islam adalah satu umat yang satu. Dalam erti kata, mereka adalah warga negara. Warga negara yang sama-sama mempunyai hak sebagai warga negara di kota Madinah. Tapi kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita masih lagi terpalit dengan resis dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Oh, ini Cina datang daripada Cina, ini India. Sepatutnya itu tidak berlaku, tuan-tuan sekalian, dalam suasana keadaan kita pada hari ini. Kerana apa? Kerana kita sudah diikat dengan kewarganegaraan. Orang Melayu pun warga negara Malaysia, Cina warga negara Malaysia, India warga negara Malaysia, orang asal atau kita panggil orang asli. Begitu juga orang yang tinggal di Malaysia, mereka adalah warga negara Malaysia. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, yang ketiganya Rasulullah membina masyarakat Islam Madinah setelah mereka dipersaudarakan pula, adanya Sahifah Madinah, iaitulah perlembagaan Madinah yang mengikat antara mereka. Dalam perlembagaan Madinah, semua adalah
umat yang satu, mereka mempunyai hak masing-masing, hak sebagai warga negara. Tetapi disebut di situ, setiap mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga ada beberapa isi penting di dalam Saifah Madinah itu, tuan sekalian. Di antaranya sebut apa? Seluruh penduduk Madinah wajib untuk mempertahankan kota Madinah daripada siapapun yang mengancam kota Madinah. Artinya, kamu orang Islam ke bukan Islam, kamu duduk di Madinah, kamu mesti mempertahankan kota Madinah. Kemudian, apa lagi tu sekalian? Seluruh penduduk Madinah, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wajib menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan, sekalipun terhadap ayah dia sendiri ataupun anaknya sendiri. Mana kalau ayahnya buat zalim, anaknya, orang yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan keadilan, dia kena berlaku adil terhadap ayah dia. Mana ayahnya kena tangkap dan diadili. Begitu juga kalau kita menjadi pemerintah, tiba-tiba ada anak kita terlibat dengan jenayah, maka dia mesti diadili. Macam tu sekalian. Itu sebab kota Madinah di zaman pemerintah Rasulullah SAW, ianya sangat aman. Ianya sangat, apa lagi, mententeramkan. Orang yang tinggal di Madinah itu semuanya berasa aman sejahtera. Sebab apa? Sebab diikat tadi dengan persaudaraan dan juga dengan perlembagaan yang kukuh, itu sekalian. Baik, oleh yang demikian diturunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendidik ummah yang bermulanya kehidupan di padang pasir dengan tabiat semula jadi yang kering dan keras. Ini asal orang Arab ni, tu sekalian. Dia duduk di kawasan kering kontang, padang pasir, memang sifat mereka keras, kuat, tu sekalian. Saya pernah tengok, tu sekalian, kalau di Mesir itu dulu masa kita kat sana, dia boleh angkat peti sejuk seorang-seorang, tu sekalian, daripada bawah sampai ke tingkat 5, tu sekalian. Kita, tu sekalian, angkat, aduh, termengah-mengah, tu sekalian. Saya ingat lagi masa saya pergi haji, tu sekalian, di Mekah tahun 2008. Sampai di sana tu, sebelum tu 2008 lah, sebelum tu saya pernah pergi umrah tahun 1998, 1998 ke 99 itu ya. Masa tu nak pergi naik Gua Hira, tapi cuaca panas, tu sekalian. Jadi mutawif kata, ustaz tak usah naik lah, dia kata panas, malam pun masih panas lagi, tu sekalian. Kami tak mampu nak naik. Tapi tengok orang Arab, orang Pakistan, dia orang naik boleh pikul air lagi, tu sekalian. 2 galen tu, yang galen yang 20 tu, 20 liter air tu, 20 liter 20 galen, bekas besar tu, sebelah kanan kiri tu, sampai atas. Kita tak naik. Tahun 2008 tu bila pergi haji, mutawif kita ada satu perempuan tu, ustazah tu, dia cabar. Dia kata, ustaz, saya pun dah banyak kali dah naik, takkan ke orang lelaki tak naik, kata dia. Kita orang try, tu sekalian. Ya Allah, tu sekalian, nak sampai ke atas tu dekat 1 jam, tu sekalian. Naik sakit pinggang, turun sakit lutut, tu sekalian. Itu dah ada tangga dah. Tapi nak cerita nature orang Arab tu begitu, tu sekalian. Sebelum pandemik tahun lepas, saya sempat pergi ziarah ke Maghribi, kemudian pergi ke Qatar, bukan Qatar, pergi Oman, dan juga pergi ke Dubai, tu sekalian. Di Dubai, rakan-rakan kita di sana ajak kita pergi duduk tengah padang pasir waktu malam, tu sekalian. Masya Allah. Tengok keadaan pasir macam tu, berjalan tu kaki kita jerlus, tu sekalian, kita terbenam kaki kita. Tapi mereka mempunyai kekuatan. Itu orang Arab, sifat mereka. Sebab dalam kehidupan suasana itulah membentuk diri mereka menjadi orang yang keras dan kasar. Maka pendidikan buat mereka dipertingkatkan lagi supaya mereka menjadi insan yang lemah lembut. Maka sebab itu Nabi datang mengajar mereka, mendidik mereka agar mereka menjadi insan yang lemah lembut, fleksibel dan bersifat penyayang. Maka dengan itu sememangnya cara pendidikan ini telah mendatangkan hasil. Makna apa yang Nabi ajarkan kepada mereka itu benar-benar dapat diserap ke hati sanubari mereka, sehingga mereka praktikkan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar, kita kenal ya, Abu Zar ni adalah antara sahabat Nabi yang miskin. Abu Zar ni, Kemudian Abu Zar ni satu hari dia mengejek Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni sahabat Nabi berkulit hitam, dia orang Habsyi kan, orang Habsyah. Sekarang dipanggil Utopia.
Dia seorang hamba abdi yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Kita pun tahu cerita dia, tentunya Bilal bin Rabah ni. Satu hari tu sekalian, Abu Zar panggil dia apa? Dia kata, wahai anak orang hitam. Panggil dia anak orang hitam tu sekalian. Dengan anggapan bahawa panggilan itu adalah sesuatu yang biasa. Dia, anak orang hitam. Iyalah, pasal dia kan memang keturunan orang kulit hitam. Jadi Abu Zar ni rasa-rasa tak ada apa kot panggil macam tu. Tidaklah bermaksud untuk menghina. Dia bukan nak hina kan. Sebab tiada perbezaan antara hitam dan putih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidak ada perbezaan warna kulit di sisi Allah Taala. Kan Nabi sebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak melihat kepada, innallaha la yanzuru ila suwarikum, tak lihat pada wajah kamu ni. Wala ila ajsamikum, tubuh badan kamu, makna warna kulit, tak ada tengok bangsa, tak ada tengok itu, tak ada tengok semua tu sekalian. Walakin, tetapi Allah Taala melihat kepada qulubikum, hati kamu dan amalan kamu, kata Rasulullah. Jadi Abu Zar tadi dia bergurau lah, bergurau dengan Bilal bin Rabah, anak orang hitam. Tapi tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh mengejek orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, melainkan dalam keadaan tertentu. Ada keadaan tertentu boleh, tuan-tuan sekalian. Kalau bukan tujuan untuk menghina. Di antaranya ialah tujuan untuk kita nak kenal. Contoh, tuan-tuan datang Bukit Kerayong ni. Datang Bukit Kerayong nak cari Haji Mat. Tahu macam mana Kerayong ni, Haji Mat ada ramai pula tu sekalian. Ada 4-5 orang nama Haji Mat. Semua Haji Mat dah pergi haji semua Mat tu. Jadi jumpa orang kat surau, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jumpa Haji Mat. Haji Mat, sini ada 5 Haji Mat, semua dah haji dah, kata dia. Yang mana satu ya? Haji Mat yang mana? Saya pun dia kata tak tahulah rumah dia Haji Mat. Pasal apa? Saya dulu jumpa dia sama-sama jemaah pergi umrah kat Mekah. Haji Mat. Ni Haji Mat Sumbing. Sebab apa? Sebab dia betul-betul sumbing tu sekalian. Tapi tujuan dia sebut tadi bukan dia nak mengejek, tapi nak supaya dikenali. Mat Sumbing tu, Mat Sumbing lorong sana. Lorong depan tu ya, abang pergi depan. Lorong yang kedua masuk kiri. Rumah dia rumah nombor 2. Mana? Supaya orang kenal. Sebab orang tahu dia lah satu-satu mat yang sumbing di situ. Ada 5 orang amat tu, dia seorang je yang Haji Mat Sumbing. Tapi tujuan tadi sebut bukan untuk nak menghina. Tujuannya ialah untuk nak kenal. Sebab banyak orang. Ataupun memang orang itu kita panggil dengan gelaran tu, dia suka, dia tak marah tu sekalian. Orang tu berjalan tempang, kita si Tempang. Memang orang kampung kenal dia, nama dia Tempang tu sekalian. Dan dia pun tak marah orang panggil dia Tempang. Boleh tak? Boleh, tentu sekalian. Itu sebab Abu Hurairah tu sampai kiamat orang panggil dia Abu Hurairah, bapak kucing. Sebab bila Nabi panggil dia Abu Hurairah tu, wahai Abu Hurairah, bapak kucing, dia senyum, dia tak marah, tentu sekalian. Itu yang sebab lekat gelaran dia tu. Jadi tuan-tuan pastikan, kalau kita nak sebut gelaran rakan kita, jiran kita, sahabat kita, pastikan ia adalah bukan untuk mengejek atau menghina, dan tuan punya badan tu dia tak marah tu sekalian. Tapi kalau dia marah tak boleh tu sekalian, kalau tuan punya badan tak suka ya. Baik, bila dia sebut begitu, Abu Zar tadi panggil Bilal bin Rabah tadi, anak orang hitam. Dengan anggapan bahawa panggilan itu adalah sesuatu yang biasa, tidaklah bermaksud untuk menghina, sebab tiada perbezaan antara hitam dan putih di sisi Allah Ta'ala. Namun Islam melarang kalimah-kalimah sebegini kerana ianya mengguris perasaan seseorang. Maka ketika Abu Zar radhiyallahu anhu menyedari kesilapannya, sedangkan dia telah mendapat didikan baginda Rasulullah, dia telah meletakkan pipinya di atas tanah sebagai hukuman buat dirinya sendiri, dan bersumpah untuk tidak mengangkat pipinya sehingga Bilal memijaknya. Namun Bilal radhiyallahu anhu tidak melakukannya. Sebaliknya memaafkannya dan menciumnya. Seterusnya mereka kembali beramah mesra dan bersalaman. Masya Allah. Ini sifat rahmat tuan-tuan sekalian, para sahabat Nabi SAW. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Abu Zar merasai kesilapan dia. Dia rasa menyesal tuan-tuan sekalian kerana panggil Bilal macam tu. Padahal Bilal tak marah pun tuan-tuan sekalian. Tetapi sebagai hukuman terhadap dirinya, dia letak kepala dia dekat lantai tuan-tuan sekalian. Dia bersumpah pula tak akan angkat kepala sehingga Bilal bin Rabah pijak kepala dia tuan-tuan sekalian. Tapi bila Bilal bin Rabah tahu dia datang, dia terus memaafkannya tu kan. Masya Allah. Kalau kita lah orang ejek kita tuan-tuan sekalian, macam mana? Pasti kita marah, silap-silap naik angin kita tuan-tuan sekalian. Tapi Bilal bin Rabah dengan didikan Rasulullah SAW
menjadi seorang yang pemaaf dan memaafkan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tuan-tuan sekalian. Ini satu lagi sifat rahmah itu ada dalam sifat rahmat itu, salah satunya ialah sifat kasih sayang dan juga sifat pemaaf tuan-tuan sekalian. Kita hendaklah menjadi seorang yang suka pemaaf. Dewasa ini ummah kita menikmati kebaikan yang begitu banyak, namun Islam telah menjadi sekadar kulit-kulit tanpa intipati dan makna di sisi kebanyakan manusia. Mereka mengerjakan solat tetapi tidak mengikatnya dengan tegahan daripada perkara yang keji. Sedangkan dalam Quran sebut apa? Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat innas solata tanha, dapat mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Tapi hari ini berapa ramai tuan-tuan sekalian orang yang sembahyang tetapi masih lagi terlibat dengan perkara-perkara dosa-dosa, bukan setakat dosa kecil sampai dosa-dosa besar. Berapa ramai tuan-tuan sekalian orang yang solat tapi masih beramal dengan sistem riba. Berapa ramai orang yang solat tetapi dalam masa yang sama masih lagi makan rasuah. Berapa ramai orang yang solat tuan-tuan sekalian tapi kerja dia bohong. Bohong, menipu, tebuk atap dan seumpama dengannya. Tu orang tu solat juga tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang ummah ini masalahnya ialah dia tidak beramal dengan apa yang dipelajari. Dia tidak ikat solat tadi dengan amalan selepas daripada dia keluar daripada solat. Sepatutnya kita ikat. Kalau dalam sembahyang tak boleh mencuri, keluar sembahyang tak boleh mencuri. Dalam sembahyang kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mungkar, di luar sembahyang pun begitu juga. Begitu juga menunaikan zakat tetapi mencari fatwa-fatwa bagi mengecualikan mereka daripada tuntutan zakat. Lebih dahsyat lagi, mereka ingin melakukan helah kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak orang-orang yang diketahui. Maknanya ada orang, dahlah dia tak mau bayar zakat. Dalam masa yang sama, dia cuba mencari alasan. Padahal dia dah cukup syarat dah tuan-tuan sekalian. Cukup syarat bayar zakat, dia tak mau bayar zakat. Dalam tak mau bayar zakat, dia cari fatwa-fatwa dan alasan-alasan agar dia tidak membayar zakat. Mana dia dikecualikan. Paling teruk pula tuan-tuan sekalian, dah lah macam tu. Dia pula masukkan nama dia jadi asnaf yang boleh terima zakat pula. Bagaimana pembangunan-pembangunan yang megah dikecualikan daripada zakat, akan tetapi Arab Badui miskin yang hidup di padang pasir dan memiliki 5 ekor unta atau 40 ekor kambing diwajibkan pula ke atas mereka untuk membayar zakat dengan ijma' ulama. Ini persoalan Syekh sebut. Mana ini boleh jadi berlaku di Timur Tengah tuan-tuan sekalian. Di mana penguasa-penguasa orang kaya mereka tak bayar zakat. Tetapi petani-petani penternak yang mereka hanya ternak tak banyak pun 40 ekor kambing, sebab syaratnya 40 ekor kambing kena bayar zakat. Ditagih tuan-tuan sekalian. Kalau tak bayar, ambil tindakan. Tetapi pemimpin-pemimpin dan orang kaya di kalangan mereka mencari alasan untuk tidak membayar zakat. Ini sama sekali tidak menggambarkan Islam. Segala sesuatu tidak dapat disembunyikan dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin bagi kita untuk mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram melalui cara helah. Bahkan Allah Ta'ala telah melaknat orang Yahudi kerana mereka cuba untuk melakukan helah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perangai Yahudi tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ni banyak songeh. Tuan-tuan tengok. Orang Yahudi ni, kalau tuan-tuan baca sejarah Yahudi, ada satu buku ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Tontawi tuan-tuan sekalian, bekas Syekhul Azhar. Masya Allah, buku dia tuan-tuan sekalian hebat tentang Yahudi ni. Dia tulis sejarah tu dengan Quran, hadisnya apa semualah, kemudian dengan fakta-fakta daripada mula tu ke siapa Bani Israel ni. Bani Israel atau Yahudi ni tu asalnya, minta maaf cakap lah, orang bodoh ya tuan-tuan sekalian. Dekat Mesir tu jadi hamba tuan-tuan sekalian kepada Fir'aun. Maka Allah Ta'ala utus Nabi untuk develop mereka tuan-tuan sekalian. Nabi Musa diutus untuk develop Bani Israel ni, supaya mereka berubah menjadi orang yang hebat. Itu terbukti hari ni hebat orang Yahudi tuan-tuan sekalian. Itu sebab baru ni tuan-tuan sekalian, bila kita boykot Yahudi tuan-tuan sekalian, dia buat satu dokumentari tuan-tuan sekalian. Dia kata orang dunia nak boykot kami, tapi dia tak tahu semua benda-benda yang digunakan oleh orang seluruh dunia datangnya daripada Israel tu dia. Dia pun sebut satu-satu tuan sekalian. Komputernya, macam-macam lah. Ada benda-benda penting daripada keperluan-keperluan kita memang datangnya daripada Israel tuan sekalian. Maknanya orang Israel ni, Bani Israel ni dulu asalnya bodoh.
Dia hanyalah menjadi hamba abdi. Kemudian develop tuan-tuan sekalian. Ketika mana dia lari daripada Mesir pergi ke apa nama ni, seberang sana tuan-tuan sekalian, ya, ke timur tengah sana, terus pergi ke Sinai apa semua. Tengok ketika mana di Gunung Tursina tuan-tuan sekalian. Banyak sungai. Nabi Musa kata Nabi nak pergi naik atas, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala 30 hari. Kemudian tiba-tiba Allah Taala nak uji mereka. Allah Taala kata Musa tambah lagi 10 hari jadi 40. Dah orang-orang Bani Israel ni kat bawah, dah 30 hari tak balik pula Musa ni, confirm tak datang dah, ini kaki kelentong ni. Datang Samiri bawa lembu emas, patung lembu emas. Akhirnya mereka semua sembah patung tu sekalian. Macam tu nak makan. Tiba-tiba nak makan, lapar. Allah Ta'ala turun daripada langit, tuan-tuan sekalian. Bukan Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit yang dinamakan manna wa salwa. Turun manna wa salwa daripada langit, tuan-tuan sekalian. Mereka makan hidangan yang sedap daripada syurga, tuan-tuan sekalian. Dah makan pula nak minum. Lalu Nabi Musa pukul dekat bukit tu. Terpancar 12 pancutan mata air. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Terpancar air, mata air. Minum teruskan dengan puas-puas. Esok makan lagi mana salwa. Komplain pula Musa, ini je ke? Tak ada bawang. Tak ada apa namanya, timun. Semua tu banyak sungai. Padahal dah sedap dah tu. Tanya lagi. Nabi Musa pun nak ihbitu bisram fa inna lakum mas'altum. Berambuh kamu balik Mesir sana, apa yang kau nak tu ada sana. Tapi kau ingat tu Firaun pun ada sana. Angin lah tu sekalian. Itu perangai Yahudi. Yahudi ni banyak sungai. Jadi kita ni tu sekalian jangan jadi banyak sungai macam orang Yahudi ataupun Bani Israel. Cuma daripada segi ilmu hebat mereka ni tu sekalian. Ya. Baik, saudara-saudara yang mulia, saya telah mengkaji kurun kelima dan ketujuh hijrah, iaitu tempoh penjajahan tentera salib, dan saya tidak melihat suatu keadaan yang lebih parah menimpa umat berbanding dengan apa yang kita alami sekarang. Maknanya zaman tentera salib dulu banyak kekejaman berlaku apa saja, tapi hari ini lain macam. Lagi macam-macam berlaku kepada ummah ini. Hal ini kerana musuh mereka hanya berada di luar, sedangkan musuh kita berada di dalam selimut kita sendiri. Pada zaman ini ayat-ayat Quran dibaca seperti mana dibaca oleh orang yang terdahulu, akan tetapi adakah hati-hati kita merasa kasih terhadap saudara-saudara kita di perkhemahan pelarian yang tersiksa kelaparan dan meninggal dunia kerana kesejukan dan salji lebat yang melanda negara mereka, dan kemungkinannya pertama kali berlaku dalam tempoh 30 tahun. Ini persoalan. Bagaimana sifat kasih sayang kita sesama orang Islam kita, tuan-tuan sekalian? Ada rakan-rakan kita yang tinggal di kawasan kemah-kemah pelarian, tidak mendapat pembelaan. Dulu di zaman Rasulullah di Madinah, saya ingat lagi di awal-awal Nabi sampai di Madinah, ada satu orang perempuan di pasar Bani Qainuqa, diselak hijabnya, tuan-tuan sekalian. Nabi datang bawa tentera ambil tindakan terhadap kabilah tersebut. Kabilah Yahudi yang mengganggu muslimah ketika itu. Tetapi hari ini, tuan sekalian, berapa banyak umat Islam kita, kaum wanita kita dirogol, diperkosa, anak-anak kecil dibunuh, orang-orang tua diseksa di seluruh dunia, tuan-tuan sekalian. Tetapi umat Islam tak mampu untuk membela dan membantu mereka, apatah lagi untuk membebaskan mereka. Berapa ramai, tuan-tuan sekalian, anak-anak kecil, kaum wanita yang terus meringkuk di dalam penjara di Israel. Sampai hari ini, tuan-tuan sekalian, di mana OIC? OIC ni dulu OIC, aku tengok aja. Sekarang ni OIC dah qadmat, dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok baru ni isu Palestin berlaku pun tak ada mana ada OIC berbunyi, tak ada. Dah tak ada, dah meninggal lah, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan baca tahlil, jangan lupa tahlil dan Fatihahkan untuk OIC sekali, tuan sekalian. Sedangkan OIC ni kalau kita baca sejarahnya, ditubuhkan untuk membantu Palestin, tuan sekalian. Dan dia punya pengerusi pertamanya tak lain tak bukan, iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita, tuan sekalian, untuk membantu Palestin. Tapi hari ini tak ada dah, tuan sekalian, ya. OIC pun tak boleh diharapkan lagi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah penduduk suatu tempat itu akan mendapat lindungan Allah dan Rasulnya jika sekiranya dalam kalangan mereka ada yang mati kerana kelaparan. Maknanya apa? Kita tidak akan mendapat perlindungan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bukanlah orang yang benar-benar beriman
dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kita tinggal dalam keadaan aman sejahtera, tetapi ada jiran kita, saudara mara kita yang mati dalam keadaan kelaparan. Lebih-lebih lagi sekarang ni, COVID ni tuan-tuan sekalian. Ramai rakan-rakan kita yang kehilangan pekerjaan. Ramai rakan-rakan kita yang hilang punca pendapatan. Pastikan tuan-tuan sekalian lihat-lihat jiran kita. Siapa yang berjiran rumah perumahan dan seumpama dengannya. Sebelum ni ada kempen kempen bendera cakna ambil cakna buat mana kita betul-betul ambil perhatian. Nampak saja bendera tu, cepat-cepat kita tolong tuan-tuan sekalian. Ikut kemampuan kita lah. Kalau kita tak mampu nak tolong dengan harta kita, sebab kita pun mungkin tak ada kerja kan musim-musim macam ni. Cuba kita salurkan kepada YB ke, ketua kampung ke, MPKK ke, mana orang-orang yang berwajib untuk membantu. Maka bagaimanakah perhitungan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, dan apa jawapan kita pada setiap peristiwa yang berlaku di Syria? Ni tuan-tuan sekalian, ni soalan daripada Syekh. Apa kita nak jawab dengan depan Allah Ta'ala nanti sekiranya Allah Ta'ala tanya tentang isu Syria, isu Palestin, dan kepada saudara-saudara kita di Gaza yang mana mereka dalam keadaan yang teruk, dan begitu juga di Al-Quds dan di Iraq, Bandar Ramadi telah dihancurkan, dan lihatlah bagaimana ISIS boleh masuk ke bandar-bandar penduduk Sunni dan memusnahkannya satu persatu. Dan apa yang akan berlaku di Mosul jika mereka menghancurkannya secara menyeluruh dan penduduknya seramai 4 juta orang. Sesungguhnya ini adalah bencana yang sangat besar. Ini Syekh cuba membuka kita tuan-tuan sekalian, sifat rahmah kita, macam mana prihatin kita dengan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kemelaratan, menghadapi peperangan. Apakah peranan kita? Di manakah kita tuan-tuan sekalian? Bagaimana perasaan kita terhadap persaudaraan kita dengan mereka? Boleh tak kita bantu mereka? Kalau tak boleh, macam mana? Ini tuan-tuan sekalian. Wilayah Kurdis merupakan satu-satunya tempat berlindung untuk pelarian. Tetapi disebabkan mereka tiada sumber pendapatan, mereka meninggal dunia kerana kefakiran. Lebih malang lagi, kefakiran yang telah merebak di kebanyakan negara kita. Contohnya di Yaman, manusia meninggal dunia dan ada yang terseksa kerana kelaparan. Itu di Yaman, di Syria, Palestin, banyak lagi tu sekalian negara-negara umat Islam yang menghadapi masalah kebuluran, ya. Ini keprihatinan sangat dikehendaki. Sebab tu tuan-tuan sekalian, adanya misi-misi bantuan keluar negara, kita bantulah sekadar mana kemampuan. Jangan tak bantu langsung tuan-tuan sekalian. Sebab kalau kita tak bantu langsung, mereka tidak ada siapa nak bantu. Kita kalau macam di Malaysia ni, susah-susah kita, ada lagi Jabatan Kebajikan Masyarakat, adanya lembaga zakat, dan seumpama dengannya untuk membantu orang-orang yang susah. Tapi bagi mereka di luar negara, kalau mereka melarat, tidak ada siapa yang bantu mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita bantu sedaya mungkin melalui NGO-NGO dan juga pertubuhan-pertubuhan yang menyalurkan bantuan kepada mereka. Sikit lagi tuan-tuan sekalian, saya menyeru kepada anda semua untuk menyelamatkan mereka yang dalam kesusahan, dan jika kita tidak sampai tahap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menginfak seluruh hartanya sekalipun, maka sekurang-kurangnya dengan mengeluarkan tenaga dan amal semampunya, sehingga apabila kita disoal oleh Allah Ta'ala nanti, kita mampu untuk menjawab dan berhujah. Ini saranan daripada Syekh. Kalau kita tak mampu nak bagi banyak macam Sayyidina Abu Bakar, paling kurang kita bagilah sikit tuan-tuan sekalian. Sayyidina Abu Bakar ni tak ada lawan, jangan kita tuan-tuan sekalian. Umar pun tak dapat. Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian ketika mana peperangan Tabuk. Ni Nabi nak pergi perang Tabuk. Sebelum perang Tabuk ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala uji masyarakat Islam ketika itu dengan satu kepanasan yang melampau. Yang kedua, diuji oleh Allah Ta'ala dengan hasil-hasil tamar yang sedang masak ranum. Yang ketiga, kekurangan makanan tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana? Masa tu sekalian Nabi pergi jumpa sahabat-sahabat, ayo infak. Orang yang pertama datang jumpa Nabi iaitulah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman datang bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku infak ni. Infak berapa? 300 ekor unta siap dengan kelengkapan perang. Mana kalau satu ekor harganya 10,000, mana 3 juta tuan-tuan sekalian. Tu sekali bagi tu. Kemudian dia bawa pula satu uncang dinar emas, dalamnya ada 1,000 keping tuan-tuan sekalian. 1,000 keping berarti lebih kurang 750,000 sekarang ni tuan-tuan sekalian.
Berarti Saidina Osman tentu sekalian, ketika mana nak perang Tabuk, dia infak berapa? 3.75 million tentu sekalian. Kita 3 juta rupiah pun belum tentu lagi boleh. Ini 3.75 million ringgit Malaysia tentu sekalian. Nilainya begitu. Datang pula Saidina Umar. Umar kata aku bawa, dia bawa lagi banyak daripada Saidina Osman ni. Tadi Osman dah 3.75 juta, dia bawa lagi banyak. Nabi tanya, "Wahai Umar, apa kamu bawa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku bawa separuh harta, aku bawa harta ni." Nabi tanya, "Apa yang kau tinggal untuk anak isteri kamu?" Sama maknanya, separuh. Mana separuh bawa, separuh tinggal. Datang Saidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, nah aku bagi semua-semua." Nabi tanya, "Apa yang kamu tinggal untuk anak bini kamu?" "Aku tinggalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya." Masya Allah. Sehingga Umar kata apa? "Aku tak pernah dapat mengalahkan Abu Bakar." Mana hebatnya Abu Bakar ni. Kalau dia derma, semua sekali bagi. Balik, meniaga, untung lagi tu sekalian. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman, lagi siapa? Abdullah bin Rawahah, siapa lagi ni, Abdul Rahman bin Auf. Ini orang kaya tu sekalian, yang hebat. Sebab bila dia perang, dia yakin apa yang dia infak, Allah Ta'ala akan ganti balik. Itu dia infak, balik meniaga jadi balik. Kita pula infak, niaga tak apa jadi tu sekalian. Pasal apa? Kadang-kadang tu duk fikir-fikir juga ni, bagi ni nak bagi biru ke, merah ke, hijau ke, berfikir-fikir, sahabat tak nak bagi sedebuk tu sekalian. Mana Syekh ingatkan kita, bantulah mereka, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang di kamp pelarian di luar negara sana, semampu yang kita ada. Kalau tak mampu macam Abu Bakar nak bagi semua, memang confirm tak mampu kita nak bagi semua. Bagilah sedikit, paling kurang itulah sebagai bekal untuk kita menjawab soalan daripada Allah Ta'ala dan hujah kita di hadapan Allah bahawa kita telah membantu saudara-saudara kita. Rahmat itu bukanlah semata-mata ucapan yang dituturkan, tetapi ianya adalah perasaan kasih yang hakiki di dalam hati. Seterusnya menggerakkan mata yang mengalirkan air mata, juga menggerakkan lidah dengan kata-kata yang benar, dan seterusnya anggota badan yang menyumbangkan jasa dalam merealisasikan nilai rahmah. Manusia juga akan turut sama bergerak untuk membelanjakan hartanya demi saudara-saudaranya. Sebab tu kita kena tunjuk contoh tu sekalian. Kita buat, nanti orang akan ikut. Sebab tu kadang-kadang orang persoal tu, saya minta maaf saya sebut sikit tu sekalian, bukan apa, untuk kita kongsi. Ada orang pertikai. Saya sebut sekali lagi, banyak kali tu. Saya sebut ni untuk kita sama-sama muhasabah saja, ya, bukan kita nak kata orang tu lebih ta'asub dengan dia ataupun kita nak rendahkan orang, tidak. Ada orang tu kadang-kadang dia kata, apalah ustaz tu, dia kata dia buat apa nama ni, infak ke apa, bantu orang, nak nunjuk-nunjuk, ambil gambar, masuk video medsos dan seumpama dengannya. Ini semua riak, tak ikhlas. Tentu sekalian, soal ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tak ada siapa tahu tentu sekalian. Kita yang tahu ikhlas ke tak ikhlas. Kita tidak boleh nak mengatakan simpulan itu tidak ikhlas, simpulan itu ikhlas. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tentu sekalian ada benda perlu kita menonjol. Saya istilahkan tentu sekalian, ada benda ni tentu sekalian dia dibenarkan riak tentu sekalian. Satu tentu sekalian, orang yang menjadi pemimpin, contohnya pemimpin masyarakat YB, dia kena riak tentu sekalian. Bukanlah riak tu tujuan dia nak bangga diri, riak yang ingin menjejaskan pahala-pahala sedekah dia apa semua. Tetapi itu kan riak dalam arti kata kita menunjukkan pada orang apa yang kita buat. Sebab kalau orang tak nampak, esok orang kata, tengok YB tu, masa pilihan raya baru datang, baru nampak batang hidung, waktu lain tak nampak pun, kan. Jadi macam tu orang akan persoal. Jadi sebab tu dia turun kan, YB dia ambil gambar apa semua, ditunjukkan. Ini antara kerja-kerja yang dia buat supaya orang tidak boleh pertikai kata YB ni makan gaji buta, tidur saja apa semua, ya. Itu satu hal tu sekalian. Yang kedua tu sekalian, orang-orang yang terlibat dengan NGO. Kalau orang terlibat NGO tu sekalian, dia kena tunjukkan apa yang dia buat dengan duit yang dia ambil ataupun dana yang dikutip daripada orang ramai. Orang nak tahu, Ustaz dapat duit ni, Ustaz buat apa? Kami dah bagi banyak, tak nampak pun kerja Ustaz. Kan? Tapi kalau dia pergi, okey, nampak pergi, orang tu rumah nak roboh, kita tolong bantu. Tulis berapa kita gunakan. Kita audit lah nanti. Dalam masa yang sama, ditunjukkan, betul. Ustaz tu baguslah, simpulan tu baguslah, NGO tu baguslah. Dia bantu orang ramai, susah dia bantu. Kita jom. Jadi itu tu sudah, dia akan membangkitkan keseronokan dalam kita melakukan kebaikan.
Tu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tu. Tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Nak ajak orang tuan-tuan sekalian. Ada orang dia boleh turun, boleh pergi ke kawasan orang asli dalam hutan. Dia boleh turun pergi jumpa orang fakir miskin susah, walaupun orang tu hidup dalam keadaan kelilingnya tu apa nama ni, becak apa semua, dia boleh pergi tuan-tuan sekalian. Tapi ada orang dia tak ada masa. Dia businessman, dia duit ada, tapi dia nak turun tempat-tempat ni dia tak mampu tuan-tuan sekalian. Mungkin kerana kesibukan ataupun dia pun tak biasa pergi tempat-tempat seperti itu. Tapi dia boleh menyumbang. Ustaz tu, NGO tu, si Fulan tu buat kerja-kerja sini, saya tak mampu nak buat, saya sumbang duit. Itu tujuan dia tuan-tuan sekalian. Jadi kita tak boleh pukul rata semua. Si anu tu tak ikhlas, keluar medsos tak ikhlas, mesti nak ambil gambar tak ikhlas. Tak, bukan gitu tuan-tuan sekalian. Dan dalam masa yang sama kita menggalakkan orang tu sekalian untuk tolong menolong, menginfakkan hartanya untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi harap tak ada timbul lagi lah tuan-tuan sekalian, lepas ni kita tuduh si Fulan itu tak ikhlas lah apa semua. Ikhlas tu terserah pada yang punya diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak ikhlas, dia yang rugi. Kalau dia ikhlas, alhamdulillah Allah Taala akan lipat gandakan pahala baginya tuan-tuan sekalian. Okey, kita ada 6 minit saja lagi tuan-tuan sekalian, ya. Saya laju sikit. Saya tidak sanggup untuk bertutur apabila kita berbicara tentang keadaan perkhemahan pelarian di Syria, Iraq dan Palestin serta Yaman. Anda telah menyaksikan jenayah-jenayah yang mencabuli kemanusiaan di Madaya, sebuah bandar di Syria. Moga Allah hancurkan rejim zalim ini yang membunuh rakyatnya. Dan semoga Allah hancurkan militan-militan yang keji lagi keras, yang bersifat kepuakan dan mengepung mereka yang tidak berdosa. Moga Allah hancurkan mereka yang membantu dan menyokong orang-orang yang zalim. Ini Syekh tuan-tuan sekalian. Dia marah betul ni tuan-tuan sekalian. Tapi memang patut kita marah tuan-tuan sekalian. Bagaimana ada orang yang begitu zalim membunuh orang awam yang tidak berdosa, kaum wanita. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Nabi, itu sebab Islam ni agama rahmah. Sebelum Islam datang, orang berperang tuan-tuan sekalian, dia boleh bunuh siapa mereka suka. Tetapi setelah Islam datang tuan-tuan sekalian, nak perang tuan-tuan sekalian, dia punya guideline dia. Mana apa? Nak perang boleh, jangan tebang pokok-pokok. Tak boleh tebang pokok-pokok tu sekalian, kecuali kalau ada keperluan. Contoh macam Rasulullah pernah tebang pokok tu sekalian orang-orang Yahudi di Madinah. Kerana apa? Orang Yahudi tu dah dikepung, tapi mereka ada sumber makanan dan dia tidak mahu menyerah kalah tu sekalian. Jadi akhirnya ditebang pokok-pokok dan mereka pun menyerah, dan mereka pun kata pada Rasulullah pula, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu tebang pula, sedangkan kamu dalam beberapa peperangan kamu tak membenarkan tebang pokok? Nabi kata, pasal kamu tak mau menyerahkanlah, aku tebang, kata dia. Terpaksa. Tidak boleh membunuh binatang tuan-tuan sekalian, melainkan disembelih untuk dimakan. Itu dalam perang, itu dalam Islam. Sebelum tu dulu dia tak kisah. Lepas tu apa? Tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang-orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh membunuh orang perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh membunuh orang yang uzur, tidak boleh membunuh orang yang dalam perjalanan ke rumah-rumah ibadah, tidak boleh memusnahkan rumah-rumah ibadah, baik rumah ibadah orang Islam ataupun bukan Islam. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Semua tu tak boleh. Tapi kita hari ni tuan-tuan sekalian, ya Allah, zaman sekarang teruk lihat. Kalau kita ingat lagi apa yang berlaku di dahsyat tu di Jepun dulu tuan-tuan sekalian, di Hiroshima Nagasaki tu, lagilah jatuh bom atom. Berapa negeri di Jepun tu habis tuan-tuan sekalian. Kesannya sampai hari ni tuan-tuan sekalian, ada lagi yang masih terkena dia punya kesan kimia tu. Dahsyat. Kita hari ni pun tengok tu sekalian, bagaimana pembunuhan orang awam begitu banyak berlaku tuan-tuan sekalian. Banyak berlaku pembunuhan orang awam di Syria, di mana ya. Dan yang kita kesal tu yang membunuh tu sesama Islam tuan-tuan sekalian. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, berlaku permusuhan, itu kita kira perkara yang biasa sebab musuh. Tapi ni orang Islam, sama orang Islam tuan-tuan sekalian. Hanya kerana perbezaan pendapat sampai bunuh tuan-tuan sekalian. ISIS, apa lagi, Daesh, mereka menganggap mereka saja betul, orang lain salah. Mereka, orang kata apa, bawa pahaman takfiri, mengkafirkan orang tak semama dengan dia, kafir, halal untuk dibunuh, nauzubillah. Ini kita elakkanlah tuan-tuan sekalian, ya. Di manakah kemanusiaan? Di manakah suara hati ummah Islamiah dan ummah Insaniah? Di manakah pertubuhan PBB? Di manakah Liga Arab? Di manakah OIC? Di mana semua ni tuan-tuan sekalian ketika mana umat Islam sedang dizalimi? Mana rasa kasih sayang kita? Di mana sifat rahmah kita? Tak ada tuan-tuan sekalian.
PBB tu memang tak boleh harap lah tu sekalian. Minta maaf lah tu sekalian. Saya dulu belajar, ada ustaz saya dia marah betul. Dia kata PBB ni apa? Pertubuhan bangsa-bangsa bangsat ataupun pertubuhan bangsat-bangsat bersatu. Oh, marah betul Tok Guru tu sekalian. Tok Guru saya itulah. Dia marah. Pasal apa tu sekalian? Iyalah. Ketika mana umat Islam dibunuh di Balkan, di Bosnia, senyap tu sekalian PBB. Tapi seorang dua mati tu sekalian di Perancis. Mati di Britain sebab apa? Ada kononnya serangan keganasan. Seorang dua je mati. Oh, bising tu sekalian satu dunia. Oh, Islam zalim, oh Islam macam-macam dia katanya pada kita. Sedangkan mereka membunuh umat Islam sewenang-wenang. Mereka tak ada apa sekalian. Ini masalah PBB. Liga Arab dekat negara Arab pun tak boleh buat apa. Sebab tu Arab ni ada dua tu sekalian. Arab boleh harap, Arab tak boleh diharap. Dan yang ketiganya OIC. OIC ni macam saya sebut tadi atas sekalian dah tak ada dah. Dulu OIC tengok je sekarang dah mati dah. Setiap pihak sibuk dengan isu dalaman mereka dan peperangan di antara puak-puak tertentu yang hanya mendatangkan faedah dan manfaat kepada musuh. Sesungguhnya semua nanti akan disoal di hadapan Allah Ta'ala berdasarkan kadar pertanggungjawaban dan kemampuannya. Oleh demikian saya berpesan kepada anda semua untuk menyampaikan rahmah dan kasih sayang ini, supaya Allah Ta'ala mengasihi kita, kerana sesiapa yang tidak mengasihi orang lain dan dia tidak akan dikasihi. Jika Rasulullah merasa risau dan bimbang ketika melihat seekor anak burung diambil, maka bagaimana dengan anda apabila melihat apa yang telah terjadi kepada mereka yang dizalimi dan kanak-kanak yang turut ditimpa dengan nasib yang sama? Mereka seolah-olah berada di dalam kubur, sedangkan secara zahirnya mereka masih hidup. Ini sahabat-sahabat kita di luar negara tu sekalian. Walaupun hidup di dunia, seolah-olah mereka telah berada di dalam kubur. Susahnya kehidupan mereka, sempitnya mereka tu sekalian. Di Palestin bagaimana anak-anak diperlakukan. Tuan-tuan pun dah tengok dah tu sekalian. Tak sampai hati kita tengok. Saya tengok visual-visual tu tak boleh tu sekalian. Pasal apa? Kita rasa kesian, tapi kita tak boleh nak bantu tu sekalian. Macam mana? Tapi jangan lupa tu sekalian, paling kurang kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberikan kekuatan kepada masyarakat Islam kita di luar sana yang dizalimi, dan dalam yang sama menghancurkan pakatan-pakatan orang-orang yang menzalimi Islam itu. Maka saya berharap agar setiap daripada kita memikirkan bagaimana untuk merealisasikan nilai rahmah yang mana Allah Ta'ala menjadikannya sebagai prasyarat bagi keimanan kita. Jadi syarat seseorang itu dianggap benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, mestilah ada sifat rahmat di dalam dirinya. Maka sama-sama kita tu sedang memikirkan bagaimana untuk kita merealisasikan sifat rahmat itu. Rahmatnya Islam tu supaya dia dapat dirasai oleh orang lain, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Supaya Islam itu dapat menjadi teladan kepada orang lain. Ini kita sama-samalah tu sekarang fikir. Maka habislah, selesailah mukadimah. Baru mukadimah ni tu sekalian, belum masuk lagi. Esok malam kita masuk bab yang pertama. Apa cerita esok malam ni? Bab yang pertama, dialog dan nilai-nilai toleransi dalam Islam ke arah mencapai perkongsian hidup yang sejahtera serta kebahagiaan dan rahmat buat seluruh alam. Jadi insya-Allah esok malam kita akan sambung masuk bab yang pertama. InsyaAllah kalau saya lapang tiap-tiap malam lah tuan-tuan sekalian ya, pukul 9.30 insyaAllah kita jalan sampai 1 jam lebih sikit. Kalau saya tak dapat hadir, nanti saya maklum dalam saya punya FB lah. Kadang-kadang saya ada meeting ke, ada program-program lain. Jadi kalau tak ada, kita macam ni lah terus tiap-tiap malam ya. InsyaAllah ada sedikit pertanyaan tuan-tuan sekalian, saya cuba tengok, saya pun tak tengok lagi. Daripada saudara Sazli Jufri. Saudara Sazli, apa khabar Sazli? Sazli sekarang berada di Melaka tuan-tuan sekalian ya. Dulu dia duduk Meru sini, dia dah berhijrah ke Melaka. Salam Ustaz, mohon share sikit kalau ada info terkini berkaitan Syria. Awalnya kita dimomokkan dengan kekejaman Bashar Assad, kemudian muncul ISIS yang terbukti ciptaan ejen US, sekarang senyap sepi. Apa kesudahannya? Wallahualam, kita pun dah sibuk dengan corona ni, memang jarang tuan-tuan sekalian dapat berita-berita daripada Syria ni. Saya minta maaf, saya pun agak ketinggalan sekarang ni tuan-tuan sekalian. Maklumlah tuan-tuan sekalian, yalah dengan kesibukan corona ni dengan rakan-rakan kita. Saya pula tuan-tuan sekalian, Allah, tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian dapat perkhabaran kawan sekolah rendah dulu masuk ICU, kemudian rakan-rakan kita ramai tu sekalian yang terlibat ni, ada pula yang meninggal dunia apa semua. Jadi kadang-kadang kesibukan kerana
corona ni kadang-kadang tak sempat tengok berita-berita daripada luar negara. Saya sendirilah terus memang tak sempat. Pagi saya memang dah siap, lepas subuh je saya siapkan barang-barang untuk dibawa oleh rakan-rakan yang berniaga, dan kita pergi ambil barang-barang daripada Sekincang, daripada mana lambakan-lambakan jagung, lambakan pisang dan seumpama dengannya, untuk kita bantu memasarkan. Jadi pagi-pagi dah siap tu sampailah ke tengah hari. Nanti pergi kandang sikit. Memang tak sempat tengok berita lah tu sekalian. Ada tak ada WhatsApp kawan-kawan hantar lah. WhatsApp tu kita tengok lah sikit-sikit, tapi tengok sekarang ni tak ada WhatsApp cerita luar negara tu sekalian. Yang adanya cerita dalam negara je lah. Lebih-lebih lagi berita-berita sensasi ni tu kan, zaman-zaman sekarang ni ya. Ada zaman parlimen ditutup lah apa semuanya. Itu je lah yang ada tu. Baik, minta maaf ya Sazli ya. Itu je yang saya dapat respon. Ustazah Mariam Rashid, Ustaz ada rakaman tak? Oh ya, kita Ustazah boleh tengok saya punya Facebook. Setiap malam saya akan save dekat Facebook, dan juga saya akan save dalam saya punya channel di YouTube. Tuan-tuan boleh buka YouTube channel saya, channel Ustaz Azrul Hakim. Ustaz Azrul Hakim ke Azrul Hakim je, saya pun tak ingat tu sekalian. Channel tu saya banyak ceramah-ceramah saya upload di situ, dan juga aktiviti-aktiviti seharian saya di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah ni ataupun Tahfiz Agro, saya upload di situ. Tuan-tuan boleh tengok aktiviti kami dan juga program-program lah. Jadi saya akan letak di situ, tuan-tuan puan boleh tengok dekat sana. Bolehlah tolong tekan butang subscribe apa semua tu biar ramai sikit. Kemudian tolong share, jangan lupa tuan-tuan sekalian ya. Kita punya program ni tolong di-sharekan agar lebih ramai lagi rakan-rakan dapat bersama-sama, dan esok malam kita sambung lagi kuliah kita, dan tuan-tuan boleh tolong sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi setakat ini dulu, mudah-mudahan Allah telah memberkati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'sukuma. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang Kau redai dan Kau rahmati ya Allah, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau ampuni daripada segala salah silap kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami ya Allah agar kami sentiasa berada dalam keadaan kesihatan ya Allah, sentiasa sehat, sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah dengan segala nikmat-nikmat yang Kau berikan ya Allah, sentiasa sabar dengan segala cobaan-cobaan yang Kau timpakan kepada kami ya Allah, dan sentiasa redha dengan apa yang telah Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah sumber rezeki kami ya Allah, lebih-lebih lagi di saat-saat getir seperti ini disebabkan corona ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah rakan-rakan kami yang sedang menghidap penyakit disebabkan oleh corona, yang berada di hospital, di ICU ya Allah. Kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Kau rahmatilah mereka ya Allah, permudahkanlah urusan mereka dalam rawatan ya Allah. Dan bagi rakan-rakan kami, saudara mara kami yang telah terkorban disebabkan corona, Kau ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dan Kau tempatkanlah mereka di tempat yang baik di akhirat sana ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, yang paling penting ya Allah, kami mengadu kepadamu ya Allah. Tiap-tiap hari kami mengadu ya Allah, tapi seolah-olah Kau belum mendengar lagi ya Allah. Dengarlah ya Allah rintihan kami ya Allah. Engkau yang menciptakan corona yang menyusahkan ini, Kau ambil baliklah ya Allah corona ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau hapuskanlah corona. Kau telah melihat ya Allah bagaimana sengsaranya manusia di seluruh alam ini ya Allah. Ada yang kehilangan keluarga ya Allah disebabkan kematian, ada yang disebabkan bunuh diri ya Allah, ada yang kerosakan ekonomi kerana kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan ya Allah, ada yang bercerai-berai ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, semuanya ini datangnya daripada-Mu ya Allah. Oleh itu bantulah kami untuk menyelesaikannya ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh dan solehah, yang sentiasa berbakti untuk agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ibu bapa yang soleh dan solehah, yang mendidik anak-anak kami ke jalan kebenaran ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleh, sentiasa berbakti kepada kedua orang tua kami sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami
kami orang-orang yang prihatin dengan jiran, tetangga dan saudara mara kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mempunyai sifat rahmah sebagaimana rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang berakhlak mulia dengan akhlak Islam sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada malapetaka yang merosakkan. Hindarkan kami daripada dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, dosa-dosa yang zahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala doa-doa kami ya Allah. Terimalah segala munajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tetapkanlah hati kami dengan iman dan Islam ya Allah. Hidupkan kami dengan iman dan Islam ya Allah. Matikan kami dengan iman dan Islam ya Allah, dan bangkitkan kami di padang mahsyar dengan iman dan Islam. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu dengan iman dan Islam ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah wa la takhtim alaina bi khatimati syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi esok malam.